Kalau pegang macam ni boleh juga, tapi kadang-kadang takut kita tak macam serius. Pegang ni boleh, ambil handphone, pegang ni boleh, tapi takut nanti tengah baca nyit. Satu hal lagi, baik letak kat situ, nampak keseriusan dia tu. Itulah 4 amalan yang insya-Allah mudah urusan soal jauh dalam kubur dan diselamatkan daripada siksa kubur ataupun fitnah kubur. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah dapat lagi kita hadir dan sihat, tidak dikuarantinkan. Dan ini nikmat sebenarnya. Ini nikmat sebab datang majlis ilmu sebegini besar sangat pahalanya. Sebab tidak ada riwayat yang menyebut malaikat merendahkan sayapnya kepada orang yang buat ibadat kecuali orang yang menuntut ilmu. Kalau solat tidak ada riwayat menyebut malaikat merendahkan sayapnya. Haji, mengaji Quran pun tak. Hanya dan hanya menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha litalibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan puan-puan lah. Ridham bima yasna', ridha atas apa yang mereka lakukan. Sebab orang yang beramal solat belum tentu dia beramal dengan ilmu. Sebab itu orang yang berilmu ini kan dia belajar ilmu, apa yang membatalkan ibadah, apa yang menyebabkan sah tapi tidak makbul, ada apa yang buat amal sedikit tapi pahala berganda. Ini tak dapat lain melainkan dalam majlis ilmu. Itu satu, malaikat merendahkan sayapnya. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul hitan, dan ikan-ikan di laut pun mendoakan untuk mereka. Bayangkan tuan-tuan, manusia kita kalau berdoa belum tentu dimakbulkan Allah. Mudah-mudahan dimakbulkan, tapi belum tentu sebab hati kita berkata-kata lagi, tidak yakin. Tapi ikan, apa dosa mereka? Tak ada dosa. Ikan sekok ke? Banyak ekor. Bukan ekor saja, dengan badan sekali. Berapa banyak dia ada. Itu doa untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mengaji ini. Dan selama mana duduk di sini ni dianggap fi sabilillah. RM1 yang diinfakkan itu digandakan sampai ke RM700. Tapi jangan, alhamdulillah saya dah bersedekah tadi RM700. Nampak duit warna biru je tadi. Kan Ustaz dah sebut berganda RM700 ya. Jangan ditengok yang itu. Tapi pahalanya. Belum lagi melihat orang-orang yang salih dalam majlis ilmu ni. Didoakan malaikat banyak ni dalam majlis ilmu. Doa kalau ada hajat. Tapi jangan berdoa sekarang saya tengah mengajar. Doa dalam hati tak apa. Dan kita khususkan membaca surah Al-Fatihah untuk Kak Zuraida binti Ahmad, sekarang di ICU, yang diuji dengan COVID selepas balik dari mengerjakan umrah. Masya Allah. Sebelum kita baca, saya nak nasihatkan dan ingatkan siapa yang mungkin sakit sekarang ataupun sebelum di incubator tu kan, ataupun memang dia rasa macam agak tak sihat, banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jauharatul Tauhid,
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri mengarang kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada satu kitab yang namanya Jauharatut Tauhid. Kitab Jauharatut Tauhid itu dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi beliau syarahkan nama kitab itu Tuhfatul Murid. Beliau sebut, Imam Al-Bajuri sebut 4 amalan kalau dilakukan. 1, memudahkan urusan soal jawab dalam kubur. Sebab dalam kubur ada soal jawab, senang, susah, lembut, kasar. Tu kita nak dapat yang baik-baik. Yang kedua, insya-Allah mudah diselamatkan Allah, diberikan keselamatan daripada siksa kubur. 4 amalan ini. Apa dia? Khasiat dia tadi memudahkan urusan soal jawab dan diselamatkan daripada siksa kubur ataupun fitnah kubur. 1, membaca surah Al-Mulk setiap malam. Yang kedua, membaca surah As-Sajadah setiap malam. Ketiga, ketika sakit dan sakit itu bawa pada kematiannya, lalu dia dapat menghabiskan Qul huwallahu ahad banyak. Dalam kitab kata 3, ada yang kata lebih daripada itu, baik lebih daripada itu, ya baca banyak-banyak. Dan yang terakhir, ini special, dia lakukan solat 2 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumaat. Malam Jumaat maksudnya hari Khamis malam Jumaat, jangan hari Jumaat malam Sabtu, tu dah lain dah tu. Hari Khamis malam Jumaat, between maghrib dengan isya. Ambillah masa solat 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatal, semula usalli sunnatan. Jangan sebut sunnatal, sunnatan bagi tanwin. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau tak hafal, niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Di kedua-dua rakaat membaca surah Az-Zalzalah 15 kali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tak hafal, letak Quran di depan boleh. Tak pun tampal depan pun boleh juga. Kalau pegang macam ni boleh juga, tapi kadang-kadang takut kita tak macam serius. Pegang ni boleh, ambil handphone, pegang ni boleh, tapi takut nanti tengah baca nyit. Satu hal lagi, baik letak kat situ, nampak keseriusan dia tu. Itulah 4 amalan yang insya-Allah mudah urusan soal jawab dalam kubur dan diselamatkan daripada siksa kubur ataupun fitnah kubur. Nanti kita baca, bagi tahu Kak Zuraidah nanti, Kak Ajah ya, banyak-banyak baca surah apa tadi kita sebut? Al-Ikhlas. Kita yang tak kena lagi ni, buatlah amalan-amalan. Apa dia amalan kita? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillah lah tu. Tuan-tuan, saya tahu sini banyak rajin beramal ni. Ni muka-muka ni rajin beramal ni. Tambah satu lagi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Apa? Macam mana Kak Ajah tahu ya? Dahsyat lah. Betul. 28 kali. Bermakna Kak Ajah beramal, yang lain beramal juga, tapi tak ingat, banyak sangat dia amal, tak ingat. Banyak sangat. Kalau Kak Ajah hawa bukan ribu-ribu, juta-juta. Salawat alhamdulillah suka saya dengar. Masya Allah. Biar berjuta-juta salawat, berjuta-juta. Tambah lagi mereka ada grup campur-campur berjuta-juta, seronok saya dengar. Biar nanti ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in tu panjangkan sikit,
khusus ya Allah bagi kesembuhan pada Kak Zuraida. Sebab di sini kan nama khusus beliau. Satu lagi kita umumkan jugalah, dan siapa-siapa yang sakit juga. Nah, bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terbayangkan muka, tak payah muka, nama Kak Zuraida. Ini namanya apa ni? Tawajjuh. Tulis sikit supaya tahu. Ini namanya apa? Tawajjuh. Bila tawajjuh, kita lebih fokus. Bila fokus ada serius. Bila serius kita minta sungguh-sungguh pada Allah, tak main-main. Itu antara rahsia kemujaraban sesuatu amalan ataupun doa. Sama-sama ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan jangan lupalah baca Salamun qawlan min Rabbir Rahim 28 kali setiap hari. Ini amalan khusus ketika wabak taun ke, kolera ke, apa ni, COVID ni, Omicron yang sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada adab yang keberapa? 11. Itu penting dulu, adab yang nombornya tu 11. Adab masuk dan keluar rumah. Betul? Nombor berapa Kak Aja? Baru nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Adab masuk dan keluar rumah. Maksudnya Islam mengajar kita dalam perkara kecil sampai yang sebesar-besarnya ada adab. Bila adab, itu namanya akhlak. Bila akhlak, dapat pahala. Dia begini kalau akhlak yang umum baik, dapat pahala. Kalau akhlak itu dibuat oleh Nabi, ketika kita buat, niat satu tambah, ya Allah saya nak ikut Nabi, automatically ketika itu pahalanya dah bertambah. Pahalanya seperti satu mati syahid. Saya ambil satu contoh mudah. Pakai cincin, sunnah Nabi kan? Memakai cincin sunnah Nabi. Ketika saya pakai cincin dan saya berniat ikut sunnah Nabi, situ dah pahala besar. Dan dalam sunnah Nabi ada pendetailan lagi. Nabi selalu pakai jari ke lingking, dan Nabi selalu jadikan mata macam ni, mata ke bawah macam ni. Dan kadang-kadang Nabi buka dan letak sebelah kiri. Sebab tu Sunan Al-Husain selalu pakai sebegini. Ada sebab, mungkin Nabi makan, ni kan ada kuah dan sebagainya, nanti kan masuk ke sini, gitu. Tapi selalunya Nabi akan pakai sebelah ini dan ditelangkupkan sebegini, tanda tawaduk. Tapi kalau muslimat tak, muslimat pakai macam biasa, tangan ni pun boleh. Nabi pakai juga tangan ni, tapi selalunya tangan kanan ke lingking. Ini bila saya berniat begitu, pahalanya makin bertambah-tambah. Tengok, itu pentingnya belajar ilmu. Di antara adab-adab ketika akan masuk rumah. Kenapa disebut di antara? Sebab banyak sangat adabnya tu. Ini yang sempat ditulis oleh pengarang kitab, guru mulia kita Syekh Al-Habib Muhammad Amin ibn Aidrus Al-Husaini. Masih hidup, orang yang muda lagi. Dulu saya pernah melahirkan hasrat nak bawa beliau kat sini, cuma hari itu tak dapat hadir, PKP apa semua. Kalau tak, saya nak bawa kat sini. Orangnya luar biasa, alim, sampai sekarang masih duduk di Madinah. Orang Indonesia, umur muda sangat. Saya ingat dalam 30-an, muda sangat, tapi alim, Masya Allah. Kalau dia cakap dengan saya, kalau saya pergi umrah lah, dia nak juga saya datang rumah beliau, dan kami dua bercakap Arab. Tapi kalau ada orang lain, dia akan cakap Melayu. Kalau kami dua cakap Arab, insya-Allah awalnya.
Baik. Satu, mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk rumah berdasarkan hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi, maksud Nabi suka untuk memulakan dengan sebelah kanan. Bila tu? Tana'ulihi, tana'ul, na'al ni maksudnya sandal. Termasuk kasut, pakai sandal kaki kanan. Wa tarajulihi, tarajul ni maksudnya menyikat rambut sebelah kanan. Wa tuhurihi, berwuduk kanan. Wa fi sya'ni kullihi, dan pada semua keadaannya. Pakai slipper sebelah kanan ataupun kasut. Hence, kalau masuk surau ataupun masjid, jangan jadikan muncung kasut tu masuk dalam masjid, jangan. Macam mana? Macam yang tadi suka saya tengok dekat luar tu ya. Dah lama belajar, praktikkan, suka saya tengok. Semua ketak tadi tak ingat, sebab saya datang sini bukan nak cek slipper. Tapi kebanyakan yang tadi cantik, Masya Allah, bagus sekali. Nak amal sunnah lah tu. Kenapa? Bila kita letak muncung di luar sana bukan dalam, nanti masing-masing keluar, apa yang dibuat? Kita amal sunnah ni, pakai kasut ataupun slipper dengan tak kaki kanan. Macam mana caranya? Betul. Ni dah, maksudnya dah faham dah ni. Slipper tadi kan. Kaki kiri pijak slipper kiri. Kalau slipper tu dah lama. Kalau dah baru macam mana? Jangan pijak slipper orang, jangan. Pijak tepinya tu. Pijak tepi, baru masuk kasut kanan, baru masuk kaki, melangkah kaki. Gitu. Bagus, tu tanda belajar tu. Dan kalau ada orang masuk muncung sini, kita yang atur. Niat, ya Allah, saya atur ni mudahan nampak bersih, nampak kemas. Yang kedua, mudah-mudahan orang dapat amal sunnah Nabi, pahala dapat kat kita juga. Menyisir rambut. Walaupun rambut kita tak ikal maya, terpacak macam ni, tapi ambil sikat kanan dulu ni, sini kanan. 1, 2, 3. Bau kiri. 1, 2, 3. Walau tak ada rambut, dia sedap. Dia sedap sisir tu, ataupun dia guna sisir. Kami Sarawak guna sisir. Sini pakai apa? Sisir juga. Bukan sikat ke? Sebab itu orang Arab sebut sikat misht. Al-misht. Sisir juga. Lah gitu. Super kita. Saya dah ingat sisir ni bahasa Sarawak saja. Sisir tu ataupun sikat tu namanya misht. Sebab itu perempuan yang kerjanya menyisir, menyikat rambut anak Firaun dipanggil Masyitah. Masyitah tu sebenarnya bukan nama beliau. Bukan. Misht itu adalah sikat rambut. Jadi Masyitah, jadi ta marbutah tu perempuan. Jadi perempuan yang menyikat rambut. Nama sebenarnya wallahu alam. Wallahu alam. Tapi dia berasal dari perkataan misht. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi tu, Masya Allah. Dan lain-lain. Dulu saya pakai jam tangan sebelah kanan, sebelah kiri dulu. Mana jam tangan saya? Subhanallah. Bawa tadi tu. Supaya hati tenang, cari dulu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam kereta ya. Lemah semangat dah ni. Sebab tu pemberian isteri tu. InsyaAllah ada, insyaAllah. InsyaAllah. Hati siapa tahu. Tak, saya gurau je. Saya gurau je. Ada tak ada, kita dah usaha cari kan. InsyaAllah ada tu. Yakin dengan kata-kata Kak Ajah Salwa. Beliau berkat. Sebab apa? Beliau banyak mengurus hal-hal
pengajian ni. Nampak biasa je. Tapi beliau, semua orang datang kat sini, semua dapat pahala kat beliau. Tak jealous kita. Ni jealous bagus maksud saya ni. Sebab Nabi sebut, man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan orang lain buat kebaikan, dia dapat pahala, wala yanqusu min ujurihim syai', tak sedikit pun pahala dikurangi. Tengok apa ramai datang hari ini. Belum lagi yang melihat melalui makhluk-makhluk ini. Maksud saya kamera-kamera ini. Nampak macam biasa, tapi yang mengurus tu lebih lagi. Gitu. Maksudnya berlumba-lumba buat kebaikan, ya. Berlumba-lumba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Masing-masing Kak Ajar Halwa ada habuannya, saya begitu juga, tuan-tuan pun begitu juga. Tuan-tuan dapat pahala juga ni. Kenapa? Kalau tak ada orang dalam dewan ni, boleh tak saya mengajar hari ni? Dan kalau saya tak datang hari ni, boleh tak proses pembelajaran hari ini? Tengok, tuan-tuan bantu saya bantu masing-masing. TNB pun besar pahala. Sebab ni kan ada electricity ni. Kalau bergelap malam hari ni, macam mana tuan-tuan nak tengok saya? Macam mana saya nak masuk? Setiap satu. Sebab itu di hari akhirat nanti hairan, main mana tak tahu. Pahala ada banyak lagi ni, main mana tak tahu. Kita yang dulu yang pasang lampu dekat Dewan Fatimah Az-Zahra ini, semua kembali. Yang ni Jekyll ni pahala juga, sebab saya beli daripada dia. Ini baju, maksud saya, kalau ustaz ataupun ada orang datang kat sini tak berbaju, apa cerita? Kak Haji Hawa paling awal lari keluar, sebab beliau paling awal masuk sini. Tukang jahit besar juga pahala ni. Tengok tuan-tuan, dia dalam Islam sedikit pun mal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada sesuatu kebaikan mesti balasnya mesti kebaikan. Kita sendiri tak tahu. Dalam semua keadaan Nabi, saya cerita bab apa tadi? Bab jam tangan. Dulu saya pakai jam tangan sini. Bila saya belajar dengan Syekh Nuruddin, saya tak pakai sini dah, saya pakai sini. Tu yang cari jam tangan tak jumpa tadi tu. Sebab hiasi yang kanan-kanan. Hiasi. Cuma saya tak ingat Syekh Nuruddin sebut begini. Memang kita banyak hiasi yang kanan, cincin, jam, whatever, ya. Tapi ketika berzikir, bagi peluang kiri juga untuk berzikir. Karena itu, kalau berzikir selepas solat, jangan pakai counter, jangan pakai tasbih. Guna tapi ketika lain, tapi pakai jari. Tapi jari itu biar kanan dan kiri. Contoh, subhanallah, 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 subhanallah. Takut nanti jari kiri ni komplain dengan kanan di akhirat nanti. Saya di dunia ni semua digunakan benda tu saja. Small comfort room. Faham? Small comfort room. Cerita saya pergi Filipina dulu. Bagi kesempatan ni. Dua-dua gitu. Jadi hiasi yang kanan-kanan. Dalam sebuah kaedah dijelaskan, tuqaddamul yaminu fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazayyun, didahulukan arah sebelah kanan pada seluruh perkara yang bersifat penghormatan juga penghiasi diri. Wal yusra fima ada, dan didahulukan sebelah kiri pada selain keduanya. Kenapa? Selain keduanya yang tidak bersifat kemuliaan. Sebab itu bila kita masuk tandas tu bukan tempat mulia kan? Sebab itu masuk kaki kiri. Maaf, ketika istinja kita akan pakai tangan kiri. Tu. Bila menguap, macam mana menguap? Ke tak tutup dah pasal dah ada mask. Biasa kan niat kan tujuan ni. Kalau menguap begini. Ini. Jangan gini. Gini kita hinakan syaitan iblis. Hinakan dia. Hinakan, dah lah sebelah kiri hinakan kita. Nanti takutlah ustaz, nanti dia marah pula. Biar dia. Selalulah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu
menakutkan jin. Bukan sebarang tu. Surah Al-Fatihah itu menakutkan jin. Lebih lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in 100 kali pagi dan 100 kali petang. Hadis, siapa yang baca 100 kali pagi yang tadi, Allah akan protect dia daripada jin, iblis dan syaitan, termasuk sihir, termasuk santau, na'udzubillah. Ain, tahu sihir ain? Sihir ain ni jaga sikit, sebab dia boleh melalui mata. Sebab itu kalau orang tenung kita, daripada tadi duk tenung tak berkedip, tengok dulu, mungkin dia kawan lama kita, sebab dah lama sekolah rendah tu. Lain macam Maji ni, dulu guru hilang kembang elok, ataupun sebaliknya, dulu kembang lah guru kecing manis apa. Tapi kalau bukan kawan kita, takut-takut. Dia lihat tu dengan pandangan penuh hasad, dengki. Sebab tu jangan tala lawan dia. Janganlah takut, elakkan. Ataupun satu lagi, takut ia bukan kawan kita dan juga bukan musuh kita, tapi malaikat maut. Mungkin juga. Saya dah cerita dulu kan? Dah cerita sini 7 kali. Dah cerita 7 kali. Nanti nak tahu cerita tu, tanya Kak Ajar. Sebab dia kata sudah tadi tu. Tanya dengan Kak Ajar. Bukan rakaman yang dulu-dulu tu. Jadi yang kiri buat gitu nah. Baik. Yang kedua, menggunakan siwak tatkala akan masuk rumah. Alhamdulillah saya bawa siwak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni namanya siwak. Oh ni, janganlah tak ada juga. Ni kalau tak ada, ni rasa something missing lah. Ini namanya siwak. Sebab dia kecil, dia jadi mengidin tadi. Ini namanya siwak. Saya dah sebut dahulu, siwak paling bagus, lebih besar daripada jari kelingking. Jari kelingking, dan kecil sikit daripada ibu jari, dan panjangnya 1 jengkal. Ini namanya 1 jengkal. Dan cara pegangnya macam ni. Buat bulu-bulu kat sini dengan 2 cara. Sama ada kita gigit, kalau gigi kuat, tak pun ambil tukul, jangan kuat sangat. Ketika pukul tu, biar dia dalam keadaan kering. Kalau keadaan basah lagi, dia pecah. Tapi bila nak pakai nanti, bubuh air sikit. Ambil air ni, buat sikit, buat gini. Dan caranya ialah ada 3 cara. Cara paling senang, ini letak di atas, gigi atas, tengah, pusing sahaja. Pusing, bawa ke kanan, turun ke bawah, bawa ke kiri ujung, naik atas, ni. Dia buat gitu. 1, 2, 3. 3 cukup. Ini kalau tak expert. Kalau yang expert begini, dia nombor 8 duduk. Nombor 8 dia berdiri kan, bagi dia duduk. Terbaring. Dia lagu ni. Ini tak atas, bawa ujung kanan, turun bawah, bawa kiri tapi tengah, kiri tengah, naik atas, bawa ke kiri. Saya kiri lah, Kak Ajar tengok saya kanan kan. Kiri, turun bawah, bawa ke kanan. Nombor 8. Buat 3 kali. Saya tunjuk kamera jangan zoom. 1, 2, 3, pusing je. Yang tadi senang sangat, yang mula-mula tadi pusing je. 1, 2, 3. Itu namanya siwak. Tapi untuk gigi, dia kena urdan. Urdan ni kita buat gitu. Jangan tulan-tulan begini. Apa istilah tu ya? Ni, kalau begini nanti kena gusi di berdarah. Satu kita buat gini, kita lebarkan gini. Jangan setiap ni buat gini, jangan. Nanti dia berdarah. Siwak ini bukan hanya untuk gigi je. Kalau gigi tadi urdan gitu ya, juga untuk lelangit dan lidah. Kalau lelangit begini, jangan di urdan nanti dia sakit, tulan, tarik je. Satu,
2, 3. Bila kita buat gini, ada rasa geli. Itu normal namanya. Sebab itu ketika dalam kitab Bulughul Maram, ketika Nabi bersiwak akan bunyi jangan buat-buat dia sendiri. Dia keluar. Sebab dia geli. Cuba lidah, cuba tanya, cuba gosok ke atas, cuba. Rasa tak ke ajah? InsyaAllah InsyaAllah ke ajah normal. Sungguh. Saya cerita serius. InsyaAllah normal. Kalau tak geli, jaga. Sungguh. Saya bukan nak menakutkan ni. Sebab itu kalau orang bagi kita makanan, minuman yang tak pasti, kalau sama-sama kita tak apa. Ni tiba-tiba ada orang hantar makanan, baca dulu surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Ulang yang belakang tu, ulang 3 kali. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, wa amanahum min. Kemudian lidah ni gesil ke atas. Rasa geli tak? Kalau geli, minumlah 3 gelas tak apa. Tapi kalau tak geli, jangan minum. Sebab takut ada benda lain. Walaupun air botol macam ni. Minta air lain. Bila air lain, baca lagi. Li'ila fi Quraisy. Gosok lagi, hilang lagi. Air lain lagi. Tak ada kerja lain, minta air je kita. Ini petua. Tolong ingat, ni bukan fatwa. Ini petua untuk kita sama-sama. Sebab jangan sampai dia masuk dalam badan. Kalau dalam badan agak ni sikit lah. Kita cerita apa tadi ni? Siwak. Ketika masuk dalam rumah, macam mana nak gosok gigi kalau siwak tak ada dalam poket? That's why kena memang betul. Mulut akan berbau dalam 2 keadaan. 1, terlalu lama diam. Yang kedua, terlalu banyak bercakap. Kalau banyak bercakap, tengoklah mulut, memang bau. Maksudnya dalam kurungan bau tak harum. Kalau diam, sebab itu kita tidur lama kan. Cuba buka dengan orang. Jangan buat. Don't do that. Anyway, anytime. Don't do that. Menggunakan siwak sudah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan masuk ke dalam rumahnya. Nabi sangat jaga kebersihan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baita, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, bada'a bis-siwak. Baginda memulakan dengan memakai siwak. Memakai siwak maksudnya pakai bersiwak. Kalau dah berus gigi. Tapi itu kurang praktikal sedikit. Tapi rather than nothing, pakai juga. Itu dia setengah orang pakai ni baju ni. Memang ada. Kita je pelik. Baju kita jangan baju orang. Memang sungguh. Kalau kita nak solat, kami lelaki, kalau nak solat mengaji, siwak tak bawa, berus gigi tak bawa, contoh. Pakai serupnya boleh. Lalukan sikit. Yang penting ada isyarat. Tak pun ni memang nampak pelik, tapi bukan nak gosok setiap gigi. Dia lalu saja. Gitu. Isyarat. Memperbanyakkan zikir dan mengucapkan salam ketika akan masuk ke dalam rumah, walaupun di dalamnya tidak terdapat orang. Dalam Al-Quran Allah menyebut fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam pada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi keberkatan lagi. Baik, hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada 2 figure nama sama tapi dia terbalik. Satu Sayyidina Anas bin Malik, satu Sayyidina Malik bin sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika sampai di Madinah, mak beliau bernama Sulaim. Bawa beliau, besar adik ni 9 tahun. Ya Rasulullah, ni Anas
Saya nak jadikan dia khadam tuan. Lalu Sayyidina Anas jadi khadam Nabi 10 tahun. Bermaksud 9 tahun campur 10 berapa? 19 tahun kan? Waktu tu Nabi wafat, Sayyidina Anas bin Malik. Lalu mak dia datang, ya Rasulullah, doakan Anas ini. Nabi doakan, Allahumma akthir amwalahu wa waladahu. Ya Allah, ada 4 doa Nabi. Ya Allah, panjangkan, Allahumma atil umrahu wa akthir amwalahu wa waladahu. Ya Allah, zuriat. Ya Allah, panjangkan umur Anas, banyakkan anak-anak dan hartanya, dan berkatilah ilmunya. Semua makbul. Ini doa Nabi. Sebab tu bila jumpa orang alim, suruh dia doa anak kita. Tak tahu yang mana satu nanti yang lekat. Siapa yang bawa anaknya kepada orang alim, pasti keturunannya akan jadi orang alim. Kalau tidak anak itu, mungkin cucunya. Kalau tak cucunya, mungkin cicitnya. Kalau tak, mungkin pasti ada. Itu keberkatan. Sebab setiap orang tu ada keberkatan masing-masing. Sebab dia dulu pun pernah jumpa dengan gurunya, itu keberkatan dia kongsikan. Umur beliau 100 lebih tahun, Sayyidina Anas bin Malik. Anak beliau lebih 100 orang. Of course bukan seorang isteri, Kemudian kebun beliau, kurma beliau di Madinah berbuah 2 kali. Setahun di ketika orang lain berbuah 1 kali. Dan ilmunya Masya Allah. Ada satu amalan, tapi yang ini tak boleh kongsi secara online. Mudah-mudahan terbuka hati orang yang bercakap ni untuk kongsi pada yang lain. Doa nanti. Tapi bukan hari ini ni. Doa ni ke ajar, InsyaAllah. Cerita. Tuan-tuan dan puan-puan tahu kan figure yang namanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ingat? Dalam pemerintahan Abbasiyah, bukan Muawiyah, Abbasiyah, zaman-zaman terkemudian, yang disebut sebagai, orang kata khalifah juga, tapi dia lebih macam orang penguasa lah, dan terkenal dengan kezaliman, kata sebahagian kitab. Namanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Tulis Hajjaj pun dah cukup. Kalau dalam Googleize, Hajjaj memang terkenal orang yang agak bengis, zalim, malah membunuh pun ada juga. Itu sudut yang negatif. Sudut yang positif banyak juga. Satu ketika Sayyidina Anas umur panjang, kan didoakan Nabi tadi tu, memang sempat berjumpa dengan beliau, dan berlaku something yang Hajjaj ini nak denda Anas, sampai beliau kata begini, wahai Anas, kalaulah saya tak tahu yang kamu pernah menjadi pembantu Nabi, siap kamu. Itu bahasanya. Kalau siap tu tahu-tahulah. Kata Sayyidina Anas, wahai Hajjaj, kamu takkan dapat buat apa-apa padaku, sebab Nabi ajarkan aku satu doa, siapa yang bacanya insya-Allah selamat. Hajjaj yang tadi bengis-bengis tadi tu, turun dia punya tone suara, wahai Anas, ajaklah saya. Tadi tu, wahai Anas, ajaklah saya. Sayyidina Anas mengatakan, kamu bukan orang yang layak. Tengok bahasanya, kamu bukan orang yang layak untuk menerima doa ini. Sedihlah dia. Dia tak berani nak mengapa-apakan, sebab ni kan sahabat Nabi dan pernah jadi pembantu Nabi. Tapi beliau ni bijak juga. Disuruhnya 2 orang anaknya belajar dengan Sayyidina Anas, sambil bawa, bukan anak Hajjaj, sambil bawa uncang, dalam tu ada dirham, ada dinar. Sambil kamu belajar, dia pesan pada 2 ni, kamu bagilah dinar ni, dirham ni, tanya-tanyalah doa tu, doa yang tadi tu.
Datang kedua tu belajar macam biasa, kemudian sampai 4, wahai Tuan Guru, boleh tak ajar doa yang pernah diajar oleh Nabi dulu, yang siapa pun takkan boleh menjudrakan, mengapa-apakan siapa yang membacanya. Tengok bahasa Sayyidina Anas. Kamu dua belum tiba masanya. Kalau bapak dia tadi macam mana? Kamu bukan orang yang layak. Ini belum tiba masanya. Finally, beliau bagi juga. Itu pun ketika beliau sakit-sakit dan nak bawa kematian, tapi beliau pesan, jangan diajar ini pada seseorang, lebih-lebih lagi orang-orang yang bukan sepatutnya menerimanya. Contohnya orang zalim apa semua. Sebab kalau dia baca ni, takut dia jadi, kan dia dapat protection, nanti bertambah zalim sebab dia dah rasa ni. Doa tu insya-Allah mudah-mudahan hati ini terbuka untuk kongsi kat sini. Mudah-mudahan sahaja. Tapi hari ini tak. Tak tahu, mungkin tahun depan, mana kita tahu. Tak tahu. Kecuali abang ngaji baca apa ke tiup muka kat saya. Bukan apa, maaf ni bukan cerita nak sembunyi ilmu ni, tak. Saya sedikit allergic kalau cerita ada benda yang online macam ni. Sebab zaman ni zaman fitnah. Kadang-kadang orang potong-potong ceritanya. Bolehlah nanti ke ajar, tapi kita tak pakai online lah. Tapi bila tu wallahu alam, tengoklah nanti. Tapi yang pasti bukan hari ini. Bila tu tak tahu. Maaf, ni bukan untuk tokek ilmu, tidak ya. Amalkan dulu bismillahilladzi la yadurru ma'as min syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Berapa kali baca? 3 cukup. Itu untuk Nabi kan kata 3 kali. Lebih lagi tu banyak lagi amalan yang lain. Kita sambung dulu. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku. Dapat gambaran tak kenapa Nabi sebut wahai anakku? Yang tadi saya cerita tu, kan Anas ketika dihantar umur berapa tahun? Still young, too young even, 9 tahun. Sebab tu dipanggil ya bunayya. Dia boleh dipanggil begini. Kalau kita panggil anak dalam bahasa Arab, ya ibni, itu yang umum. Ya ibni. Tapi kalau panggil ya bunayya, beza. Kalau ya ibni, oh my son. Kalau ya bunayya, oh my beloved son. Dia beza kita. Ya ibni dengan ya bunayya. Idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk ke keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Ucap salam bukan salam bukan assalamu alaikum, jangan dikum, itu panjang sangat. Jawabnya waalaikumsalam, bukan assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Terbalik dah kita dah. Sepatutnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan dia matarid disukun. Dia asalnya asli dan tabi. Kalau berhenti boleh jadi 2, 4, 6. Panjang sikit pun tak apa. Jadi betulkan cara sebutan tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat berapa pahala tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Memang ada riwayat ketika Nabi duduk ada seorang salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab waalaikumsalam. Asyarah, Nabi sebut asyarah, 10. Orang lain pula Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullah. Run 20.
Orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Thalathun, 10, 20, 30. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa sebut lagu tu? Rasulullah kata, lagu mana dia salam? Begitu saya jawab, dan begitu dia dapat pahala. Ikut panjang tadi tu. Tapi paling panjang cukup yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Tak perlu tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa. Cukup lah, cukup di situ. Tapi boleh, tak salah, boleh. Tapi dia tahap 30 situ. Jika masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jika masuk ke dalam masjid yang di dalamnya tidak terdapat seseorang, masjid tapi tak ada orang kat situ, maka ucapkanlah Assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita dengar kan? Assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejahtera ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syifa, Asy-Syifa maksudnya kitab dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Alhamdulillah saya sempat ziarah kubur beliau di Morocco, Marrakesh ya. Di Indonesia ada wali 9, wali Songo. Kalau di Morocco ada wali 7 ke wali 7. Itu saya sempat 6. Satu tak sempat sebab agak berebut sikit. Itulah namanya wali. Itu maksudnya wali terkenal, wali masyhur. Ada satu lagi wali mastur, tu yang takut kita tu. Wali mastur. Ingat cerita Piramli Mastura? Mastur maksudnya yang tertutup. Dia wali, tapi orang tak kenal dia wali sebab dia garang. Allah tutupkan kewalian dia dengan kegarangan gitu. Ataupun pelik perangai dia pelik sampai orang kata dia tu crazy, majnun. Tapi dia wali sebab dia tak nak orang tahu dia tu wali. Ditutup oleh Allah. Tu namanya apa tadi? Mastur. Wali yang masyhur, apa tu? Masyhur. Yang tidak masyhur, tu mastur, tu yang kita takut. Kerana pakaian dia macam biasa je. Tapi kalau dia doa, Masya Allah, tu wali tu. Sebab itu kalau ada 40 orang salih berkumpul satu tempat, jaga 40 orang jaga. Tapi bila ditanya orang, lebih 40 orang ni, siapa wali ni ya? Bukan wali lah tu. Wali tak akan mengaku dia wali. Kadang-kadang teruskan dulu. Qala al-Imam an-Nakhai, berkata Imam an-Nakhai, idza lam yakun fil masjid ahadun, kalau dalam masjid ada seorang pun, faqul, maka katakanlah Assalamu ala Rasulillah, salam sejahtera ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tak dalam kitab tuan-tuan? Tak ada kan? Jadi kitab ni sebenarnya baru. Saya lupa lagi nak suruh dia hadir. Yang ni kitab ni saya tak jual, tapi ada orang yang tolong jual. Lupa nak suruh dia datang hari ni. Tolong doakan ingat bulan depan. Ni antara ni terbaru. Dulu kan saya pakai yang kecil tu kat ajar. Yang simpis kan ni. Ni paling terbaru sekarang. Tapi tak ada dijual di belakang, tak ada. Sebab yang jual ni pun tak datang hari ni. Di kedai pun tak jual ni. Sebab katanya guru kami tak izinkan ni dijual di kedai-kedai. Maksudnya ni special ni. Dan yang mengajar ni pun di Malaysia tak ramai. Yang mengajar ni di Malaysia tak ramai. Tak tahu kenapa beliau, tuan guru kami agak tegas sikit bab ni. Jadi antara yang mengajarnya saya lah dalam Malaysia ni. Tak ramai yang mengajar ni kitab ni. Wa idza lam yakun, saya terjemah begitu saja ni, tak ada terjemahan juga sini pun. Wa idza lam yakun fil baiti ahadun, kalau di rumah tak ada seorang pun, faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baik, nombor 4, membaca doa berikut ini ketika masuk rumah. Ini sebenarnya banyak tambahan daripada yang asal, tapi still hampir sama juga. Ketika masuk rumah baca yang ini. Saya lupa kita berhenti pukul berapa? 11.30 ya? Jam yang lupa tadi. Jam tu betul tak?
Jam sekarang kau berapa? 11.27. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi nak membaca doa berikut ini ketika masuk rumah. Allahumma inni. Ada terjemahan tak ke ajar kitab? Ada terjemahan? Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Tak ada kan? Saya pun tak ada juga ni. Saya terjemah randomly saja ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ya Allah, aku mohon padamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Salam sejahtera ke atas kami daripada Tuhan kami dengan suatu penghormatan. Salam daripada Allah yang penuh barakah dan baik. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, la quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Sambung lagi doa bawah tu, alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Panjang juga doa ni ya. Ni kita nak masuk rumah, nak keluar rumah ni. Nak masuk kan doa panjang, tak masuk-masuk dia buatnya. Bila nak masuk rumah, baca apa? Itu dah ada beli buku ni tak? Ada kan? Nanti siapa ada buku ni, bila masuk rumah, memohon dilembutkan hati dan dipertautkan hubungan antara keluarga dan ahli dalam rumah. Maaf, mungkin sebelum datang kat sini ada sedikit apa bahasanya tu, dengan isteri ataupun suami, gurau-gurau sayang, marah-marah sayang. Gurau-gurau sayang ya, ataupun marah-marah sayang, ataupun berkelahi sayang-sayang. Mungkin dengan isteri ataupun dengan suami ataupun dengan ahli dalam rumah, anak-anak dan sebagainya. Apa harus kita buat bila masuk rumah? Mohon Allah lembutkan hati dan dipertautkan hubungan. Muka surat 14. Tolong tanda dulu. Nanti kat rumah tandakan. Apa yang dibaca? Saya baca ya. Ni Arab. Saya baca terus Melayu. Sayyidina Al-Habib Ahmad ibn Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, sewajarnya kepada sesiapa yang hendak masuk ke dalam rumah untuk memberi salam dulu, ya dah biasa dah, lalu dia mengucapkan ini, assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Sama tak? Sama yang kita baca tadi tu, cuma tambah sikit. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian membaca ayatul kursi, supaya yang kita dengan suami tadi tu, anak-anak tadi yang berselisih sikit, baca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. InsyaAllah dipertautkan hati. Hatta ini kelembutan itu akan mengalir tempias ke jiran sebelah yang bergaduh tu. Oleh kerana kita baca ni, insya-Allah mereka tak jadi bergaduh. InsyaAllah. Tapi baca dulu. Tapi kita balik rumah tak baca apa, tenang hati dengan suami isteri. Dia yang baca. Sebab mengalir keberkatan tu ke sebelah rumah, sebab dia yang baca. Untung sahabat datang hari ini berjiran. Sebab kalau jiran dia tak baca, dia kan baca tadi tu, tempias ke rumah jiran dia. Gitu. Kalau bangsa asing, sabarlah banyak-banyak. Sebab mereka tak baca pun, kita lah yang baca. Mana tu? Dapat tempias. Walaupun mereka itu bukan orang Islam. Betul. Amalkan apa dibaca tadi, ayatul kursi dan Al-Ikhlas. Banyak lagi dalam ni, banyak lagi. Sekali saja. Ayatul kursi pun sekali juga. Paling bagus baca ayatul kursi 9 waqaf.
Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idh ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu wa huwal aliyyul dan baca 9 wakaf tu banyak rahsianya. Banyak rahsianya. Antaranya kemudian nanti. Tapi yang ni saya kongsikan. Sebab tadi tak kongsikan. Yang tadi tak dikongsikan. Ni saya kongsilah, tak apa ya. Tapi sebenarnya saya dah kongsikan dulu. Siapa yang tidur, dia diganggu tidurnya. Kadang-kadang perasaannya tak tenteram, tengok orang lah, tengok bayang-bayang lah sebelum tidur. Ketika tidur, mimpi yang pelik-pelik, maaf ya, sampai migraine sebab selalu sangat bangkit. Antara amalannya ialah baca ayatul kursi 4 kali. Ayatul kursi 4 kali. Begini caranya. Cara yang pertama baca macam tadi. Baca cara yang kedua, baca macam tadi, tapi ketika sampai wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifadhuhuma wa huwal aliyyul azim. Macam tu caranya. Sudah. Yang kedua ulang pula. Tapi daripada mula macam tadi sampai wala ya'uduhu ni ulang 3 kali tanpa bernafas. Ambil panjang sikitlah. Saya bagi contoh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wanti la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Ni nak baca panjang ni kan, tarik nafas panjang. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifadhuhuma wa huwal aliyyul. Berapa kali dah? 2, baca 3 kali macam tu juga. Boleh? Saya ijazahkan ya, semua mengamalkannya kalau menghadapi masalah gitu. Kalau tak menghadapi masalah pun elok juga baca. Baca berapa kali tadi? 4 kali. Yang kali pertama baca biasa. Yang 2, 3, 4 tu diulang 3 kali. Wala ya'uduhu, jangan bernafas. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifadhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik, last. Kemudian membaca ayatul kursi dan surah al-ikhlas. Tengok tuan-tuan, sama dalam ni. Saya pun tak jangka ni, demi Allah. Saya tak tahu. Ni nak mengajar kitab ni, saya tak buka lagi kitab ni. Tengok sama. Beliau juga berkata, kemudian membaca ayatul kursi dan surah al-ikhlas. Beliau juga berkata, fa inna man wadhaba ala dhalik, sesungguhnya sesiapa yang selalu membaca amalan tersebut, ja'alallahu lahu ulfatan bainahu wa baina ahli dhalikal bait, Allah akan memberi rasa kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya, anak, isteri dan semua sekali. Wa wassa'allahu alaihi, dan Allah akan memberi keluasan rezekinya. InsyaAllah rezeki tak putus-putus. Wa ala jiranihi, dan jiran dapat tempias juga. Untung jiran tu, sebab ni dengan kita semua. Masya Allah. Sebab itu biar jiran yang baik-baik. Kalau jiran yang bukan Islam contohnya, kita terima seadanya dan kita tunjuk yang baik-baik. Dan jangan kita hidup berjiran ini, contoh kita hidup dengan sebelah dengan orang yang agak berharta, jiran kita itu. Kita tidak, jangan jealous dengan orang. Syukur Allah bagi apa yang ada dekat kita ni. Dalam keadaan begini dapat tuan-tuan dapat mengaji macam ni, dapat saya mengajar. Kalau lebih-lebih takut sibuk menguruskan harta benda. Tapi ketika Allah uji dengan harta melimpah ruah sebegitu, syukur juga. Tengok dapat harta, syukur. Tidak, jangan jealous kat orang. Perang Tabuk itu 700 km daripada bumi Madinah. Nabi kata kita akan pergi. Satu, dalam keadaan yang sangat jauh, 700 km.
2, cuaca yang sangat panas. 3, memang keadaan payah sedikit ketika itu. Ketika Nabi di atas mimbar, Nabi buat motivation. Kita akan perang Tabuk, berperang di Tabuk. Jadi siapa-siapa nak infak, silalah. Siapa nak bagi apa-apa sumbangan, silalah. Seorang tak ada. Seorang tak angkat tangan. Akhirnya Sayyidina Uthman bin Affan angkat tangan. Ya Rasulullah, insya-Allah ana akan sediakan 100 ekor unta ataupun kuda, 100 ekor kuda, siap dengan pelana, siap dengan pedang, siap dengan everything, complete. Berapa? 100. Berapa harga kuda sekarang? Ini kuda yang bagus ni, berapa harga sekarang? 1,000 juga kan Kak Ajar? Lembu seekor apa lembu? 5,000. Sekarang ni kan agak-agak mahal. Katalah kuda tu 5,000. Itu baru kuda. Kelengkapan tadi tu berapa? Ambil mudah-mudah lah. Berapa? 6,000 lah. 5,000 lah, senang kira. Tak habis belajar hari ni. Dah pilih 6 ke? 5,000. Cuba bayangkan 100 ekor berapa? Tolong darab dengan saya, siapa yang kira math berapa situ? 5,000 darab dengan 1,000, 100. 500,000. Tolong pegang Kak Jaya, 500,000. Nabi inspired lagi. Siapa-siapa yang mungkin nak bagi sumbangan untuk perang kita ni, sebab agak payah, seorang tak ada. Siapa yang angkat tangan? Sayyidina Uthman lagi for the second time angkat lagi. Ya Rasulullah, insya-Allah ana akan sediakan 100 ekor unta siap dengan pelana dan everything complete. Berapa dah tu? Tadi 100, ini berapa? 200. Berapa dah? 1,000,000 kan? Kali ketiga Nabi inspired lagi. Mungkin ada siapa-siapa yang nak sumbang dan sebagainya. Tak ada juga. Siapa yang angkat kali ketiga? Sayyidina Uthman bin Affan angkat lagi. Ya Rasulullah, insya-Allah ana akan providekan 100 ekor kuda dan macam tadi everything. Nabi sebelum turun daripada mimbar, Nabi bersaksi, la yadurru Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Lepas ni apa-apa yang dilakukan Sayyidina Uthman tak ada apa mudarat padanya. Maksud kata ni dijamin masuk syurga ni. Kenapa? Poin saya, kenapa? Orang kaya kan? 1 juta lebih kan Kak Jua? 1.5 juta kan? Betul tadi? 50,000 kan? Masya Allah. Tengok. Maaf ya. Maaf, orang yang tak berharta boleh tak nak finance macam tu? Tak kan? Ini Sayyidina Uthman. Bermakna apa tu? Jadi orang kaya yang beriman. Gitu maksudnya, jadi orang kaya silakan macam Sayyidina Uthman. Kalau tidak pun jangan ni dengan orang lain, sebab kadang-kadang diuji Allah harta itu. Siapa manusia lastnya 5 minit, siapa manusia yang paling dapat segalanya dalam dunia ni, tak boleh lawan orang ini? Cuba teka. Tunggu dulu saya cerita dulu, nanti Kak Ajah bijak lah, sebab jawapannya hampir-hampir kat situ. Mujur salah. Hampir-hampir. Kak Ajah bijak betul. Hampir-hampir tu saya yakin Kak Ajah boleh jawab. Tak ada orang yang dapat kelebihan macam orang ini. First, umur 300 tahun. Tak pernah sakit. Even selsema pun tak pernah. Jangan kata demam, buah pinggang, jantung, darah tinggi, gastrik. Tak pernah. Sesema pun tak pernah. 300 tahun. 2, selama 300 tahun tak pernah kurang hartanya. Bayangkan Qarun dengan Haman
Itu baru Qarun dengan Haman. Harta mereka, kunci-kunci perbendaharaan itu dipikul oleh berpuluh-puluh ekor unta. Kunci, bukan perbendaharaan, kunci. Tengok, kalau Qarun dengan Haman begitu kajah, dia lebih lagi. Last 300 tahun stay dekat tampuk pemerintahan, tak pernah jatuh-jatuh. Maaf ya, maaf, dalam dunia pemerintahan ni, maaf ya, kadang-kadang tak sampai setahun. Hang pedon. Tak, maaf nah, tak sampai setahun dua, step down. 300 tahun tak pernah jatuh, stay kat situ. Haman dengan Qarun yang hebat tadi pun baru jadi menteri dia. Soalan, siapa orang ini? Fir'aun akhirnya masuk syurga, masuk neraka. Meaning to say, banyak harta, kekayaan, tak pernah sakit tubuh badan, tapi kalau bukan untuk akhirat dan beriman, nothing, akhirnya jadi bahan bakar api neraka sahaja. Jadi apa yang Allah takdirkan kita sekarang, alhamdulillah, bukan bermakna kena stay kat situ je, perbaiki diri, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Dan orang yang sudah Allah bagi ini kelebihan, infak. Pahalanya sangat besar sekali. Baik, kita sambung nanti. Rasulullah SAW bersabda, kita sambung pada muka surat 125 insya-Allah. Hadza, siapa yang dah beli buku ni ataupun yang belum tapi beli tapi tak sempat datang kat sini, sebut saya terimanya sebab saya nak ijazahkan amalan dalam ni. Dalam ni macam-macam amalan, semuanya berdasarkan Al-Quran ataupun ayat ataupun surah Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan apapun yang ada dalam kitab ini pada tuan-tuan puan-puan yang memilikinya, termasuk yang ikut kami secara online. Tolong sebut saya terima. Qabiltul ijazah. Naam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz.